أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah. Al-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair. ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Al-Fadhil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dikasihi Datuk Pengerusi serta barisan ahli lembaga pengurusan Masjid Abidin, Masjid Negeri Terengganu, Darul Iman, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu dan dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita menerusi kitab Risalah Tauhid. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat keberkatan insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung perbincangan kita muka surat 68 kitab Risalah Tauhid versi Jawi. Sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, sifat-sifat yang wajib pada hak Rasul-Rasul. Semua Rasul lah, semua Rasul-Rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Kata pengarang, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul, yang mustahil atasnya, yang wajib, yang mustahil atasnya Rasul, dan yang harus padanya Rasul. Maka sifat yang wajib bahagiannya 4, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Dan 4 sifat yang mustahil lawan sifat yang wajib itu, iaitu dusta, khianat, menyembunyikan dan bodoh. Dan satu sifat yang harus, iaitu berperangai seperti perangai manusia, yang tiada menjatuhkan pangkatnya bagaimana sudah lepas dinyatakan dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita masuk nubuat pula, iaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan kenabian lah. Uluhiyat selesai, berkenaan ketuhanan selesai. Jadi kita sekarang ni masuk nubuat, kerana wajib bagi setiap mukallaf. Setiap mukallaf, kalau wajib atas setiap mukallaf maknanya wajib syarak lah. Wajib atas setiap mukallaf dengan maksud wajib syarak, bermakna siapa yang tidak tahu
Maknanya dia akan berdosa, bahkan disebut oleh ulama setiap masa dia berdosa sehingga dia start belajar dan sampailah dia tahu. Baik, jadi wajib belajar fardu ain. Kerana wajib tahu sifat-sifat wajib, mustahil dan harus pada hak Rasul. Okey, kalau tidak berdosa. Jadi kena tahulah supaya taklah dia akan anggap Rasul tu sebagai penipu. Kita akan anggap bahawa Rasul tu akan buat khianat. Alah, ada kok jarang-jarang Nabi mungkin janji contohnya. Jangan, itu bahaya. Itu boleh menyebabkan jatuh gelincir iman waliyazubillah. Angkara apa? Tak belajarlah tu. Ada setengah orang yang mana dia percaya bahawa Nabi tidak amanah. Sampai buat status Nabi ni meninggalkan anak isteri untuk berkhulwah di Gua Hira. Seolah-olah Nabi ini tidak bertanggungjawab tinggal anak bini macam tu je. Seorang-seorang pergi healing dekat Gua Hira. Seolah macam kata dalam status tu ada sebut juga bahawa tak hormat Nabi dan tak tambah menjadikan Nabi sebagai ikutan kerana perbuatan Nabi ni healing seorang-seorang tinggal isteri dan anak bini kat rumah. Seolah-olah khianat dengan tanggungjawab. Apa tu? Sampai orang Islam sanggup buat status macam tu kerana tak belajar dan tidak tahu hak yang wajib, mustahil dan yang harus pada Rasul. Dia akan jadi gitulah. Tak payah tengoklah Afrika, tengok kat Malaysia pun ada berlaku tuan-tuan. Begitu sekali dia pandang Nabi, seolah-olah Nabi tak ada sifat yang kita sebutkan tadilah. Maknanya Nabi ni khianat dengan tanggungjawab. Tinggal bini seorang-seorang kat rumah, pergi berkhulwah di Gua Hira. Tak ambuh jadikan Nabi sebagai idola kerana tak setuju dengan tindakan Nabi ni. Seolah-olah Nabi tu khianat. Allahu Rabbi wal iyazubillah. Teruk. Kenapa tak belajarlah ni? Jadi ulama siapkan modul siap-siap untuk wajib kita belajar modul ini supaya tak jadi tergelincir macam seperti mana yang berlaku. Tuan-tuan, baik. Jadi 3 perkara sama dengan yang kita belajar uluhiyat juga. Ketuhanan sebelum ni wajib mustahil harus pada Allah, yang ni wajib mustahil harus pada Rasul. Ni pun tak panjang lah, pendek je tuan-tuan. Cuma kita nak akan panjangkan pada perbincangan hukum akal. Kenapa Nabi wajib bersifat dengan amanah? Kenapa Nabi wajib bersifat dengan sidik, fatanah, tabligh dan sebagainya? Wajib ni wajib apa? Bukan kalau Nabi, maknanya kalau Nabi langgar, Nabi dosa. Tidak. Wajib pada akal. Wajib pada akal kita menerima. Kena faham. Bukan wajib ke atas Nabi. Seolah-olah kalau Nabi tak sidik dosa. Tak nanti Nabi kalau tak sidik dosa. Kita kalau nipu pun dosa. Faham? Nabi kalau tak amanah, Nabi dosa. Tak nanti Nabi dosa. Kita kalau tak amanah dosa. Jadi di sini bukan wajib syarak yang menyebabkan dosa, menyebabkan kena iqab dan sebagainya. Di sini wajib pada akal. Iaitu namakan wajib pada akal. Kita terima bahawa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni wajib bersifat dengan 4 perkara ini. Baik tuan-tuan baik. Jadi 4 wajib, lawan dia 4 yang mustahil, 1 harus. Okey, yang harus ni berperangai ataupun bersifat dengan sifat manusiawi yang tidak menjatuhkan nilai ataupun menjatuhkan muruh kredibiliti seorang Nabi dan Rasul. Baik. Yang pertama sidik. Adalah sidik itu artinya benar. Apa maksud benar ini? Iaitu betul apa-apa yang dikhabarkan Rasul dan bersetuju dengan hak pada tiap-tiap yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul daripada Allah Ta'ala. Wahyulah. Sama ada pada perkataan atau perbuatan. Jadi apa yang Nabi buat 100% benar. Kalau 80% macam mana? Jawab dia, iman dia belum lagi sah. Seolah-olah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tu tak solid dalam diri dia. Sekadar ucapan saja, diri
belum 100% tak percaya ke Nabi, bahaya boleh bawa kepada kufur, yazbillah. Dia yakin tersebut, yakin 100% yang Nabi benar. Tak kira lah apa yang Nabi kata, semua je benar. Siapa yang membenarkan ni? Allah Ta'ala dalam Quran pun sebut. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berkata dengan hawa nafsu, ikut suka je. Cerita lah. Tidak. Apa yang Nabi keluar, in huwa illa wahyun yuha. Melainkan apa yang keluar itu ialah wahyu yang datang dari Allah Ta'ala yang Nabi sampaikan. Tuan-tuan jadi kalau dah Allah Ta'ala yang mengatakan itu adalah wahyu, kalau kita menafikan Nabi itu benar ataupun kita kata Nabi itu dusta, waliyazubillah, andai kata ada yang mengatakan demikian, maka secara automatik atau secara tidak langsung dia mengatakan Tuhan juga tidak benar. Boleh manusia nak kata Tuhan tidak benar? Tidak benar adalah sifat kekurangan. Boleh tak mensabitkan Tuhan sifat kekurangan? Waliyazubillah. Boleh gelincir, boleh rosak akidah. Maka benarnya Allah, maka Allah Ta'ala membenarkan Nabi, maka Nabi pun benar. 100% benar. 99 pun tak boleh terima. Mesti kena 100 ke atas. Faham tuan-tuan Kalau tak percaya ketuk lelaki tak apa. Berapa makcik percaya tak ketuk lelaki? Kita percaya ketuk lelaki kita 100% ke? Odok ustaz siapa 100%? 60 gitu lah. Dah 40 gimana? 40 ni tak percaya juga sebab dia galak. Contohnya. Tak apalah. Suami tak wajib percaya 1%. Sebab dia bukan dapat wahyu direct dari Tuhan. Sebab kadang-kadang dia mari miang keladi dia tu. Kena pula suami tu ustaz. Kau tak percaya ramai orang nak. Contohnya. Ramai orang cari suami ustaz ni. Terutama laki-laki orang ustaz dah berkahwin dan sebagainya. Sebab tu jadi fenomena takut nak nikah dengan ustaz. Sebab apa? Sebab ustaz ni ramai yang poligami, bini ramai. Tapi terbaik juga nak. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Tak apalah, kita bukan nak bincang pasal tu. Kita nak bincang kalaulah tak percaya ke suami 100%, tak apa lagi. Sebab nama pun manusia yang belum orang panggil belum confirm syurga. Mereka-nya tidak maksum. Nabi-nabi rasul ni dia maksum. Dan apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat semestinya benar dan dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Andai kata mereka tidak benar, dengan Tuhan-Tuhan sekali tidak benar. Tapi adakah akan berlaku gitu? Tuhan tidak benar? Mustahil. Maka mustahil mereka ini dusta, tuan-tuan. Okey je lah. Jadi 100% ke atas. 200% ke rindu awak pun 200%. Cerita drama, tuan-tuan. Takkanlah nak percaya ke Nabi rendah pada tu. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian, itulah sifat yang wajib pada akal kita menerima bahawa Nabi-Nabi dan Rasul ini benar semuanya. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang kata? Allah Ta'ala firman, siapa yang taat Allah, siapa yang taat Rasul, dia taat Allah Ta'ala. Maknanya apa yang Nabi sampaikan itu adalah datang daripada Allah Ta'ala. Taat Nabi berarti taat Allah Ta'ala. Apa yang Nabi kata itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Baik, jelas tuan-tuan dan mati Allah. Lawannya sifat sidik ini ialah dusta, iaitu tiada muwafaqah dan tiada berbetulan dengan hukum dan perintah-perintah yang ada pada Allah Ta'ala, iaitu mustahil. Baik, apa maksud dusta? Apa maksud benar? Apa maksud dusta? Apa maksud benar tu? Benar ni ialah apa yang dikata dan itu berbetulan dengan waqi', mutabiqun lil waqi', iaitu dia berbetulan dengan apa yang berlaku. Contoh, saya katakan contohnya, saya lalu dekat laluan di belah kiri masjid kanan, kiri masjid. Okey, di situ ada satu traffic light. Depan sana
ada stes sembah. Jadi realiti dia macam mana? Saya kata dekat traffic light tu, belah kiri masjid tu ada stesen bas. Jadi nak tahu saya benar ke tidak benar, pergilah tengok. Bila tengok ada stesen bas sungguh, maka apa yang saya kata menepati apa yang realiti berlaku, maka itu namanya benar. Faham? Dan dusta apa dia? Dusta saya kata apa? Okey. Di sebelah kiri masjid ni ada lapangan terbang. Contoh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pergi cek tengok. Ada tak lapangan terbang di sebelah kiri masjid? Ada tak? Tak ada. Bermakna saya dusta. Kerana percakapan saya ni tidak berbetulan, tak menepati apa yang realiti berlaku. Faham tuan-tuan? Maknanya kalau suami balik, isteri tanya, abang balik mana? Abang balik dari tahlil. Jadi kita nak tahulah suami kita benar ataupun dusta, kita telefon Tok Imam. Sebab suami kata saya pergi dengan Tok Imam tahlil. Sebab baju Melayu comel, siap saping lagi, lecu siap pakai lagi. Jadi tak percaya, pergi tanya Tok Imam. Tanya Tok Imam telefon, hello Tok Imam, nak tanya sikit laki saya ni, dia gimana dengan Tok Imam tadi? Tok Imam kata saya dengan suami puan ni pergi tahlil. Apa semak sangat suami saya? Tok Imam kata sebab suami awak tu memang muka huduh dah. Biarlah nak comel sikit contohnya. Jadi tak puas hati juga. Pergi sendiri rumah yang dikatakan rumah tahlil tu, tengok memang ada majlis tahlil dan memang ada dia hadir ketika itu, cek CCTV pun ada. Maka apa yang dikatakan oleh suami itu bertepatan dengan realiti yang berlaku, namanya benar. Faham? Andai kata cek CCTV, pergi ke rumah tu tak ada orang, CCTV tengok tak ada siapa masuk, tuan rumah pun tak tahu menahu nak tahlil mana pula ni, maka apa yang dikatakan oleh suami tak tepat dengan realiti yang berlaku, itu namanya dusta. Faham tuan-tuan? Jadi itu masuk benar dan itu masuk dusta. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, andai kata Nabi mengatakan sesuatu yang tidak berbetulan menepati apa yang berlaku, maka Nabi itu dusta. Jawab dia mustahil. Mustahil Nabi berdusta. Kerana apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi bagi tahu, semuanya adalah berbetulan dengan wakil ataupun menepati realiti hakikat yang berlaku tuan-tuan. Contohnya Nabi bagi tahu Allah Taala Maha Esa. Jadi realiti macam mana? Akal kita pun menerima bahawa Tuhan itu Maha Esa. Kalaulah orang tu berfikir belum sampai kepada agama Islam kepada dia, kalau dia berfikir dengan matang, dia akan detect, dia akan berfikir yang bahawa memang Allah Ta'ala itu Esa. Tuhan pencipta alam ni memang dia Esa. Sebab kalau Tuhan itu tidak Esa, tidak akan ada alam ni. Maka Tuhan itu Esa, Tuhan itu Maha Kuasa, maka alam ni ada. Okay? Jadi akal kita menerima perkara itu. Wahyu yang datang melalui Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan perkara yang sama. Jadi apa yang Nabi bagi tahu menepati apa yang kita fikirkan dan realiti juga sama. Maka Nabi benar di situ. Tuan-tuan, Nabi cerita pasal neraka, ada neraka. Nabi cerita pasal syurga, ada syurga. Nabi cerita pasal alam barzah, ada alam barzah. Nabi cerita pasal kiamat, ada berlaku tuan-tuan. Nabi cerita pasal alamat kiamat, ada berlaku tuan-tuan sekarang. Nabi cerita pasal akhir zaman Dajjal akan berlaku, akan ada, Dajjal akan berlaku. Nabi cerita pasal suruhan tentang semayang, akan ada hukum semayang. Nabi cerita pasal zakat, Nabi cerita pasal puasa. Jadi apa-apa yang Nabi beritahu 100% benar dan menepati realiti yang berlaku. Tuan-tuan, akal kita tak boleh menerima bahawa anda kata Nabi itu berdusta, jadi akan di sini secara tidak langsung Tuhan pun berdusta. Wal iyazubillah, itu mustahil. Tuhan tidak berdusta tuan-tuan. Dusta itu sifat kurang. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Wal iyazubillah. Baik, ini bincang dalil. Kata pengarang, dalil mensabitkan Rasul itu bersifat sidik.
Iaitu jikalau rasul-rasul itu dusta. Okey. Nescaya jadilah apa yang dikhabarkan daripada Tuhan itu dusta. Kerana Allah Ta'ala telah mensabitkan kebenaran rasul-rasul itu dengan mukjizat yang dikurniakan kepada rasul-rasul. Yang demikian itu samalah seolah-olah Tuhan berfirman, Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku pada tiap-tiap yang disampaikannya daripada aku. Maka dusta Tuhan itu mustahil. Dari itu dusta rasul-rasul itu pun mustahil. Dusta dari itu dusta rasul-rasul itu pun mustahil juga. Yang demikian sabitlah rasul itu benar. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kaedah dia gini, kaedah gini. Ini dalil akal lah. Kita mengkiaskan, mengkiaskan. Baik. Andai kata Nabi tidak bersifat sidik, tidak bersifat benar, ni dalil akal, kita guna akal kita untuk memahami sumber Al-Quran dan hadis. Baik. Andai kata Nabi tidak bersifat benar, maka lazimlah Nabi bersifat dusta. Dia antara dua. Dan la yajtami'an. Kalau Nabi dusta, Nabi tidak benar. Andai kata Nabi benar, Nabi tidak dusta. Baik. Jadi persoalannya ialah, adakah Nabi tidak benar? Andai kata Nabi tidak benar, maka lazimlah Nabi itu dusta. Jadi andai kata Nabi dusta dan Nabi berdusta, lazimlah Nabi berdusta dengan setiap apa yang didatangkan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau Nabi berdusta dengan apa yang didatangkan daripada Allah Ta'ala, Nabi tipu, Nabi lebong lah kita kata. Andai kata begitu berlaku, bermakna tidak menepatilah mukjizat yang ada pada Nabi. Mukjizat datang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi, tidak dikurniakan kepada orang lain, untuk membenarkan Nabi. Faham? Mukjizat Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi untuk membenarkan pada Nabi. Faham? Jadi seolah-olah yang mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi ini, dengan kalau kita statementkan dia jadi macam sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Seolah-olah Tuhan memberi Nabi Rasul itu mukjizat. Tuhan nak bagi tahu betul lah hamba ini yang menyampaikan setiap apa daripada aku. Maknanya Allah Ta'ala beri mukjizat dan untuk mengesahkan bahawa apa yang Nabi bagi tahu daripada Tuhan itu benar. Jadi Allah Ta'ala benarkan dengan mukjizat. Faham tak tuan-tuan? Ginilah, gini. Biasa tak tengok cerita Cina, cerita kungfu. Dia ada maharaja, dia ada majesty, dia ada menteri, dia ada hero lah. Jarang hero jadi raja. Cerita tu kurang sedap. Dia kena boleh hero jadi raja, tapi daripada susah baru sedap. Kalau daripada awal senang, tak laku cerita. Jadi biasanya ada maharaja, kemudian dia ada menteri, dia ada utusan dia ada hero pahlawan ke panglima ke apalah. Biasa hero ni panglima lah, kuat berpengaruh. Jadi bila ada arahan, masa tu tidak ada WhatsApp, Telegram. Ni contoh, kita beri contoh ni, bukan nak campaign cerita kungfu. Tapi terpulang nak bagi tahu, bila tak ada WhatsApp, tak ada apa, jadi raja hantar utusan. Jadi utusan ni sampai kepada panglima di medan peperangan, suruh bundur ke, suruh serang ke, koalisi strategi ke. Jadi panglima ni dia akan dapat arahan daripada utusan itu. Adakah betul utusan itu membawa arahan dari raja ataupun rekaan daripada utusan itu sendiri? Faham tuan-tuan? Kalau utusan tu reka, boleh jadi. Betul kan? Sebab dia utusan.
kalau raja tu bagi direct kepada panglima, ialah tidak ada isu. Sekarang ni utusan tu, orang tengah tu. Utusan. Rasul lah, rasul, utusan tu. Jadi raja bila menitahkan arahan kepada panglima dengan mengutuskan utusan, raja dia akan bagi satu cok mohon dia. Khatam dia. Betul ke tidak? Ke salah cerita kongfu ni? Dia akan bagi khatam dia, akan bagi orang panggil cok mohon dan sebagainya, akan bagilah sesuatu daripada jet lah, biasa daripada jet yang memang tak boleh reka, tak boleh buat. Memang benda tu untuk memang panggil simbolik pada tahta je, simbolik istana. Jadi utusan tak akan bawa tu sekali. Jadi bila sampai kepada parlimen, parlimen nak sahkan itu arahan raja, bukan arahan daripada siapa-siapa, bukan rekaan daripada utusan, maka utusan tu tunjuk ni cok mohon raja. Bermakna memang confirm cok mohon ni datang dari raja, sebab dia tak boleh dibuat, tidak boleh direka, tidak boleh ada yang lain yang boleh kopi, walaupun kopi ori, tak boleh. Dengan cok mohon yang ada dengan nilai yang mahal, dengan seninya, dengan uniknya, tak boleh nak kopi. Jadi memang confirm didatangkan dengan cok mohon tu. Jadi panglima 100% percaya ini betul arahan raja, maka contoh arahan dia berundur-undur ataupun serang-serang, walaupun menyebabkan nyawa, apa sebab apa? Sebab arahan ni confirm 100% daripada raja, yang mana dibawa bersama oleh utusan tu. Faham maksud? Bermakna betul lah apa yang utusan tu bagi tahu. Kerana apa? Kerana raja membenarkan arahan dia dengan utusan tu bawa sekali cok mohon dia. Faham tuan-tuan? Sebab raja dia tak akan suruh kita saja, dia akan tahu bahawa parlimen tak akan percaya mudah-mudah. Melainkan raja, okey ambil ni cok mohon aku ni, bawa sekali. Barulah parlimen akan percaya. Faham tuan-tuan? Jadi utusan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala datangkan, membenarkan utusannya rasul-rasul ini dengan datangkan mukjizat. Yang mana mukjizat tak boleh reka, mukjizat tak boleh nak buat-buat. Dia perkara luar biasa, kurnia Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh nak reka, makhluk tidak boleh nak buat, hanya Khalik saja yang boleh buat. Dan berlaku pada para Nabi membenarkan apa yang Nabi bagi tahu. Bermakna apabila Allah Ta'ala gunakan mukjizat, seolah Allah Ta'ala nak bagi tahu apa yang Rasul aku bagi tahu ini daripada aku, benar daripada aku. Itu dipanggil sadaqah amdi fi kulli ma yuballighu anni. Faham? Mendatangkan mukjizat nak bagi tahu bahawa apa yang Rasul ni bagi tahu ini arahan aku. Benar apa yang aku perintahkan, apa yang Rasul tu bagi tahu itu yang sebenarnya aku perintahkan. Faham tuan-tuan? Dengan mukjizat itu contohnya. Salah satunya mukjizat yang didatangkan membenarkan apa yang didakwa oleh Rasul. Faham tuan-tuan? Maknanya sebab itulah ada orang yang mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Rasul tuan-tuan, dia cuba untuk datangkan perkara luar biasa, seolah-olah nak tunjukkan itu juga maksiat. Contoh dia mengaku dia ni Nabi Melayu. Kalau dia mengaku saja orang tak percaya. Dia buatlah satu sihir, perkara yang mencari adat lah. Supaya orang nampak, wah hebat ni, orang biasa tak boleh buat ni, melainkan memang Rasul boleh buat. Padahal tu sihir. Mukjizat lebih hebat tuan-tuan. Macam Nabi Musa AS, hebat ramai macam mana pun ahli sihir Firaun, lepas tokak jadi ular, tak bolehlah orang tokak Nabi Musa capok makan habis ular-ular yang ada. Membuktikan bahawa sihir tidak boleh menandingi mukjizat. Dah boleh tahu mana sihir dan mana mukjizat. Jadi ada orang yang ajaran sesatlah mengaku Nabi, dia cuba datangkan dengan sihir. Maka orang-orang jahil ni akan nampak sihir yang berlaku ni seperti mukjizat dan percaya kepada Rasul palsu tersebut. Faham tuan-tuan? Mukjizat tidak, kita belajar nanti insya-Allah akan berkaitan dengan mukjizat. Sudah belajar rasa tegang dah sebelum ni kot. Berkenaan dengan mukjizat yang mana tidak ada yang boleh menandingi mukjizat, kehebatan mukjizat ini. Kerana mukjizat ni betul-betul datang dari Tuhan. Kalau sihir ni ada isu juga, adakah dia ni perkara mencari adat? Kalau perkara mencari adat, kenapa sihir kalau beramal dengan sesuatu dia akan jadi seperti mana yang dikehendaki? Itu bukan mencari adat, itulah adat. Contoh, kalau letak ni dalam ni dia akan jadi gini, itu adat berlaku.
Kerana mencari adat, dia berlaku tanpa apa kita usahakan. Seperti yang biasanya adat. Faham tak? Contohnya orang nak sihir orang, dia guna jarum, dia guna kaca, dia guna. Jadilah sihir tersebut. Itu adat. Dia mencari adat ni, tak guna apa-apa, sakit orang tu. Contohnya. Ataupun orang tu jadi sihat. Ataupun orang tu berterbang, tak guna apa-apa pun. Itu baru mencari adat. Jadi, tuan-tuan mati Allah sekalian. Kembali balik. Mukjizat yang dikurniakan kepada Rasul-Rasul ini seolah-olah macam cuk moho lah, yang membenarkan apa yang Nabi bawa sebagai utusan Allah, Rasulullah. Maka Allah Ta'ala benarkan utusan, maka utusan dia tidak akan menipu, mustahil menipu, kerana Tuhan dah benarkan Nabi, dan Nabi sampaikan apa yang datang dari Tuhan dengan sebenar-benarnya, dibuktikan, dikuatkan dengan mukjizat yang Tuhan kurniakan. Maka 100% akal kita dan 100% yakin akidah kita bahawa Nabi confirm benar. Jadi tak ada isu lah yang mana orang kata alah Nabi kadang-kadang salah, Nabi kadang-kadang ada juga nak ngecek. Contohnya, jawab dia waliyazubillah, itu tidak berlaku. Cumanya ada berlaku dalam sejarah, dan ketika ini waktu peperangan Nabi, kumpulan peperangan Nabi ni, ghazwah ni, lalu di satu tempat dan nampak seorang tua. Bila nampak seorang tua dan tanya orang tu, dia memang duduk di situ. Jadi kumpulan Nabi ni, peperangan ni, bukan kumpulan pasukan Nabi ni, lalu dan nampak tua ni tanya, wahai orang tua, adakah kamu nampak pasukan sekian? Yalah nak tahu, nak detect lokasi, baru kita boleh rancang strategi musuh. Nampak tak pasukan musuh sekian? Nabi tanyalah orang tua tu, orang tu buta. Orang tu buta. Jadi Nabi bagi tahu, orang tu bagi tahu sekian dan sebagainya. Maka Nabi terima kasih lah. Dan orang tu tanya pula Nabi, kamu ni siapa? Kamu daripada mana? Okey. Sebab Nabi tanya, ada tak kumpulan daripada sekian tempat, mari sini, lalu sini dan sebagainya. Sebab tu sumber air. Jadi bila Nabi tanya, dia jawablah. Nabi dapatlah maklumat tu, nak atur strategi tu. Kali ni orang tu tanya Nabi, kamu pula daripada mana? Min aina? Nabi kata min ma', daripada air. Faham tuan-tuan? Daripada air. Jadi pada pahaman orang tua ni, daripada air ni merujuk pada satu tempat di padang pasir oasis. Yang memang orang masyarakat akan panggil di situ tempat tu mak. Macam oasis. Jadi seolah-olah Nabi datang dari kampung tu, oasis tu, mari lalu sini. Orang tu angguklah. Padahal Nabi ni bukan datang dari oasis tu. Nabi datang daripada Madinah untuk peperangan, tapi kan Nabi nak bagi tahu, sebab nanti orang tu akan bagi tahu musuh pula. Nabi kata daripada air. Maksud Nabi di sini ialah kita manusia daripada air air mani. Faham? Jadi di sini, adakah di situ dinamakan sebagai nipu? Kamu dari mana? Daripada mana? Jawab dia, saya daripada air. Maksud Nabi air mani. Contohnya gitulah. Orang tua tu faham daripada tempat air oasis. Sebab di sini tak boleh bagi tahu, tak boleh bercakap benar. Bukan dah cakap, tak boleh nak luruh. Bukan cakap benar. Tak boleh nak lurus, tak boleh nak kita benda sangat bila dalam peperangan. Kena ada helah. Al-harbu khida'ah kan? Peperangan kan helah. Jadi kalau lah musuh tanya orang tu pula, mari mana, kabar daripada Madinah, tahulah strategi orang muslimin ini. Maka di sini Nabi tidak menipu. Ini dinamakan sebagai tauriyah. Tauriyah ini ada satu, bukan menipu, tipu sesuatu yang tak tepat dengan keadaan. Tauriyah ni ialah qarib ghairu murad, ba'id wa huwa murad. Itu istilah dia, itu maksud dia. Tauriyah ni ialah maksud yang dekat kita tidak ambil.
kita ambil maksud yang jauh. Jadi tauriyah di sini jelas kalau ikut maksud dekatnya, daripada mana soalan tu seolah-olah lebih dekat soalan daripada kawasan mana. Tapi Nabi jawab daripada air, jauh sikit. Jauh sikit. Tapi itu tak masuk air juga, memang daripada air mani juga. Maka tauriyah ini dibenarkan syarak dalam keadaan darurat, dalam keadaan peperangan. Adakah di sini Nabi menipu? Jawab dia tidak. Itu bukan tipu, itu tauriyah. Maka ulama sebutkan di sini tauriyah tak boleh suka-suka guna. Tauriyah ini digunakan dalam keadaan darurah ataupun dalam keadaan peperangan. Ada ustaz-ustaz yang mana dia salah guna tauriyah ni apabila nak menipu. Dia tahu dah tipu dosa. Tapi dak ni bukan tipu, ni tauriyah nama dia. Padahal tipu. Contohnya, tauriyah ni haram digunakan dalam waktu biasa. Tak boleh. Sebab dia macam, dia dak kata nipu, tak nipu. Tapi tak boleh. Dia menyebabkan salah faham, bahaya, keliru orang. Melainkan darurat, orang nak bunuh kita, lain cerita. Melainkan dalam peperangan, baru boleh guna tauriyah. Tak. Dia ingat tauriyah ni, dia nak nipu, tapi malu. Ustaz nipu. Takkan lebay nak menipu. Contohnya, maka dia kata, saya tak tipu, saya guna tauriyah. Jawab dia haram juga guna tauriyah dalam keadaan yang tidak darurat, bukan dalam keadaan peperangan. Jadi ada golongan yang memang menyalahgunakan lafaz tauriyah. Acah-acah memang dia ustaz, dia tahu pasal tauriyah, dia tahu pasal kadzib dan sebagainya, cuma nak mengislamikkan perbuatan dia tu, islamisasi perbuatan yang salah. Saya tak tipu ni, saya tauriyah. Nabi pun tauriyah katanya. Jawab dia salah. Jadi dalam isu ni ada beberapa perkara-perkara peristiwa yang lain. Ada ketika macam dilihat seperti itulah, maka itu bukan tipu, itu adalah tauriyah. Sebab Nabi mustahil tipu. Sebab wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Datang dari Allah Taala, mustahil Tuhan itu berbuat dusta. Mustahil, wal iyazubillah. Jelas tuan-tuan. Muslimin rahmati Allah sekalian. Isyak 8:2 minit. Maka yang dikendaki dengan firman Allah Ta'ala di atas itu ialah mukjizat yang menepati seolah-olah macam Tuhan ada berfirman sadaqa abdi ila akhir. Bukan berfirman betul-betul, kerana tidak ada di dalam Quran Tuhan berfirman begitu. Hanya yang dapat ialah mukjizat sahaja yang menepati ia akan firman sadaqa abdi ila akhir. Tuan-tuan, kalau kita buka Quran, tak ada pun jumpa ayat Quran menyebut sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba aku dengan setiap apa yang disampaikan daripada aku. Carilah dalam Quran, carilah dalam hadis kursi mana-mana, tak akan jumpa. Lepas tu mari mana ini orang panggil seolah-olah macam satu statement daripada tindakan, hasil daripada tindakan. Maknanya bila Tuhan mengurniakan mukjizat kepada Nabi, seolah-olah Tuhan nak bagi tahu gitu. Faham maksud? Contoh, contoh kita nak masuk masjid. Bila kita nak masuk masjid, Tok Imam tunjuk gini tangan. Kat duduk Tok Imam duduk pintu, kita nak masuk tangan, kita nak masuk masjid. Jadi bila nak masuk kat pintu tu, Tok Imam duduk kat pintu, Tok Imam buat gini. Tunjuk kat dalam masjid. Apa yang Tok Imam kata? Tok Imam tak kata apa. Tapi perbuatan nak bagi tahu apa? Perbuatannya seolah-olah nak kata silalah masuk. Betul tak? Jadi adakah perkataan silalah masuk itu keluar dari mulut Tok Imam? Tak. Tapi bila orang tanya, apa masuk masjid? Kan masjid bukan waktu dia kan? Masjid kunci kan? Jawab dia, Tok Imam suruh masuk. Ada tak Tok Imam bagi tahu suruh masuk dia? Tak ada. Tok Imam hanya buat gini saja. Tapi dah orang kata Tok Imam suruh masuk tu, Tok Imam bagi masuk tu, Tok Imam bagi masuk dengan perbuatannya. Bila perbuatan gini, seolah-olah Tok Imam nak khabar bahawa silalah masuk, bolehlah masuk. Tok Imam nak khabar benda, cuma gini perbuatan dia. Jadi kita faham bahawa Tok Imam nak khabar silalah masuk. Bila orang tanya macam mana masuk, jawab dia Tok Imam bagi masuk.
Tok Imam kata masuklah. Padahal Tok Imam tak kata pun, tapi perbuatan dia seolah-olah khabar, silalah masuk. Faham tak? Bila sama juga macam yang kita bincang ni, bila Tuhan bagi mukjizat ke Nabi, seolah-olah Tuhan nak bagi tahu bahawa memang mukjizat tujuan dia membenarkan dakwaan Nabi, maka seolah Tuhan bagi mukjizat dan Tuhan kata bahawa apa yang Nabi khabar daripada aku ni benar ke? Tak ada yang tidak benar. Faham masuk? Jadi perbincangan panjang dia semula lah insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.